Sukatan serakan data tak terkumpul. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana kita nak membandingkan dan kita nak tafsir serakan jika kita ada dua data. Okey, cuba lihat poin di sini. Apabila dua set data diplot dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak banding bila diberikan dua data tentang plot batang dan daun. Okey, di sini cikgu ada contoh perbandingan antara markah ujian bulan April bagi kelas 4 Budi, okey, pada bulan April dan juga bulan Mei. Okey, untuk plot batang dan daun yang melibatkan dua set data berbeza ni, okey, awak boleh gunakan satu sahaja jadual plot batang dan daun. Okey, tapi kita ada kolom tengah-tengah ni yang kita kongsi untuk batang dan sini untuk daunnya. Okey, jadi kat sini kita nak label sebagai apa? Kat sini awak boleh tulis sebab dia cerita tentang markah ujian bulan April. Jadi kat sini awak boleh tulis markah ujian bulan April. Okey, di sini pula markah ujian bulan Mei. Okey, macam tu ya. Okey, lepas tu kita tengok data kita yang paling kecil, kita bandingkan dua-dua ni. Yang ni yang paling kecil bermula dengan 32 dan yang ini paling kecil bermula dengan 34. Maknanya kita akan kongsi data di sini iaitu data 3. Okey, jadi 3 kat sini. Lepas tu kita ada juga data 4, data 5, data 6 dan 7. Kita ada sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu. Okey, lepas tu kita plotkan lah satu-satu. Untuk bulan April kita ada 32, 35. So kita plot kat sini 32, 35. Untuk belah kiri ni dari kanan ke kiri. Macam baca jawi tu. Untuk belah sini macam biasalah. 32, 35, 35, selima ada lagi 1, 39. Okey, so untuk bulan April dah habis dah 3. Bulan Mei pula 34, 38 habis. 34 dengan 38. So 3 dah habis. Okey, bagaimana pula dengan data 4? 41, 42. So kita ada 41, 41, 42, 43, 43, 44. Okey, sampai habis lah. 44, 46, 48, 48, 49. Macam tu. Okey, sama juga belah sini. Kita ada 40, 40, 43, 46, 46, 49. Okey, so 4 dah habis. Sampai habis awak buat. Okey, jadi cikgu dah pun habis plot semua batang dan daun cikgu. Okey, jadi ini rupa plot batang dan daun yang cikgu dapat. Okey, jadi persoalan di sini. Berdasarkan plot batang dan daun di atas, ujian mana yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Jadi kita nak tengok mana satu yang lebih baik bila kita plotkan batang dan daun ni. Okey, berikan justifikasi anda. Itu contoh soalan yang akan ditanya. Okey, jadi bagaimana kita nak jawab? Okey, kita akan jawab macam ni. Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Okey, jadi bila kita plot di sini, kita dapat nampak bulan Mei ada 4 orang yang dapat markah 71 dan ke atas. Tapi untuk ujian bulan April, kebanyakan terletak pada markah 40 lebih dan 50 lebih sahaja. Tak ada langsung yang mencapai markah 70 lebih. Jadi, kita jawab dengan ayat kita, pencapaian ujian bulan Mei lebih baik. Kerana apa? Kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding ujian April. So, itu cara kita memberikan justifikasi kita. Pendapat kita, pandangan kita berdasarkan data yang kita dah plot tadi. Okey ya? Boleh nak? Okey, untuk plot titik pula, kita boleh bandingkan dan mentafsir bentuk serakan titik tersebut sama ada dia terserak jauh ataupun tidak
Okey, kekerapan dan cerapan yang tertumpu di sebelah kiri atau kanan data kita. Okey, kita tengok contoh 2. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey. Ini skor untuk kuis sains. Kita tengok markah skor paling rendah 8, paling tinggi 15, and then ramai yang dapat di tengah-tengah. Okey, kuis skor pelajar dalam kuis matematik pula. Di tengah-tengah ni juga 11, 12, 13. Okey, jadi data kita macam ni. Soalan A. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Jadi bagaimana kita nak selesaikan soalan A ni? Data mana yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, sini markah dia 15 dengan 8. Kalau kita tolak, kita dapat 7. Ni 15 dengan 9. Kalau kita tolak, kita dapat 6. So, kita kena ingat balik tadi, kalau data kita lebih baik kalau kita mempunyai beza serakan tersebut lebih kecil. Okey, serakan kecil. Jadi, kita tahu bila kita buat operasi tolak tadi, kita dapat nampak kita punya skor dalam kuis matematik adalah lebih baik. Jadi data mana yang menunjukkan serakan lebih besar? Maka jawapan dia adalah kuis sains. Jadi kita jawablah soalan kita. Jawapan kita. Data yang menunjukkan serakan lebih besar adalah serakan skor dalam kuis sains. Kenapa? Kerana beza cerapan adalah beza cerapan data adalah lebih besar. Okey, dapat konsep tu. Beza serakan lebih besar, maka data tu kurang baik lah. Lebih kecil dia adalah lebih baik. Okey, soalan B. Kuis yang mana mempunyai beza cerapan yang tinggi? Jadi kita dah kira dah tadi. Jadi jawapan kita kuis sains. Kuis sains iaitu 7 beza dia. Kita dah tolak dah tadi. 15 tolak 8 dapat 7. Soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis mat, pencapaian manakah yang lebih baik? Jadi jawapan kita tadi kuis matematik. Kenapa kuis matematik skor dia lebih baik? Kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Okey, ni cara kita bagi justifikasi kita lah kenapa kita kata kuis skor mat lebih baik, sebab kita tengok data kita banyak lebih berat ke arah kanan. Okey, faham tak kanan kiri ni? Ni data kita. Okey, ni kanan, ni kiri. Jadi lagi ramai data yang terletak pada kanan. Jadi dia adalah lebih baik lah daripada data sains. Sains ni kita nampak ramai duduk sebelah kiri kan. Matematik nampak ramai duduk sebelah kanan. Jadi lebih baik lah. Okey, so itu cara kita baca tentang graf plot titik. Jadi kesimpulan yang dapat kita buat untuk tajuk 8.1 serakan ini, serakan yang lebih kecil maka dia akan memberikan julat lebih kecil dan data tersebut lebih baik lah. Okey, dan serakan besar akan memberikan julat yang besar dan data tersebut kurang baik. Lepas tu kita juga tengok tentang plot batang dan daun dan bagaimana kita analisis data tersebut, serta kita tengok tentang plot titik dan analisis plot titik. Okey, so itu keseluruhan tentang tajuk 8.1.